Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa ila walidina wal muallimina wa dhil huquq alaina billahi wal Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Ramadan selamanya marilah sama-sama kita meninggikan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada pada pagi yang barakat ini, bagi kita menyambung kembali pembacaan kitab kita iaitu hadis 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman, dan juga insya-Allah kita akan baca kitab kita yang kedua iaitu kitab Pengamal Pagi Hati. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita yang saleh insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ini 4 awal bulan. Maknanya kita baru masuk ke mau. Dan hari ini kalau tak silap saya kita sudah 2 Rabiul Awal. Betul. Tak siap saya kalender apa ni? 2 Rabiul Awal kalau tak ada. Dia hari Sabtu 4 bulan 2 Rabiul Awal. Maknanya ada lebih kurang 9 hari. 7, 8, 9. 10 hari lagi kita akan menyebut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat dia tentang hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak pergi sampai hari ke-12 Rabiul Awal itu, adalah lebih baik untuk kita mempersiapkan diri kita ni dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang banyak, kan? Sampai dalam hari 12 Rabiul Awal, siapa yang ada ke lapangan, yang hari itu cuti, tak ada kerja apa dan sebagainya, kalau rajin boleh pergi kalau start. Jauh lagi. Pergi kalau start, pergi ke komplek Darul Hadis di Tok Keling, Kampung Tok Keling. Komplek Darul Hadis, pagi itu dia akan buat majlis Maulud Kubra, majlis sambutan Maulid Rasul yang besar. Acara dia bermula pagi pukul 8 sampai 10, dipakai selawat. Selalunya selawat pada pagi tersebut iaitu selawat Sidi Ahmad Badawi. Kita bisa dengar, kan? Allahumma salli wa sallim ala ومفتاح
ulang selawat tu sampai 2 jam, 8 sampai pukul 10. Masya Allah, tuan-tuan. Selawat tu kalau kita selawat banyak-banyak, selawat dalam keadaan kita tenang, duduk sorang-sorang, teriak. Selawat murid Anwar. Selawat kalau kita selawat tenang, selawat ramai-ramai pula, mesti teriak. Mesti teriak. Teriak ni benar tak boleh buat. Dia bukan boleh duduk dalam majlis selawat tu bawa bawang. Bawang dalam poket, mak kata kawan sebelah teriak, kita tak teriak. Tengok kalau kira ibu tak teriak, kita tak teriak. Macam mana cerita ni? Di tangan tu, koyak bu dalam poket tu, tak bawang lah. Tinggi-tinggi. Allah, kita teriak. Itu teriak berlakon. Berlakon tu jadi. Sebab cinta ni, yang sebut kata cinta, cinta ni bukan benda mainan. Cinta ni bukan boleh buat main. Cinta ni tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipura-pura, tak boleh berpura-pura. Cinta, terutama cinta kita pada Nabi SAW, cinta ni mesti kena mai daripada keikhlasan. Cinta tu mai daripada kerelaan jiwa. Sebab tu Hazamah dalam lagu dia yang baru dia kata apa? Kurelakan jiwa. Malah nak lebih-lebih, tak kira Hazamah tak diterima kan? Tu nama. Nak jadi, nak dapatkan keikhlasan cinta tu mesti kena kurelakan jiwa. Kan? Menjadi hamba di dalam sangkar hatimu. Ya faham betul lah. Kan? Orang duduk seorang betul lah. Nah, jadi Nabi SAW pun kita nak kena relakan hati kita cinta pada Nabi. Ajak didik hati cinta pada Nabi SAW. Nak ajak hati kita kenal Nabi, nak ajak hati kita cinta dengan Nabi, kena belajar kenal Nabi. Tak kenal maka tak cinta, tak boleh cinta. Orang sebutlah kepada kita kenal Nabi, cinta Nabi, kita tak boleh cinta sebab kita tak kenal Nabi. Kalau kita kenal Nabi ni macam mana, baru kita akan jatuh cinta. Jadi cara yang terbaik untuk kita nak rapat dengan Nabi pada zaman ini, zaman kita, zaman yang terakhir ini, maka hendaklah kita banyak selawat kepada Nabi. Orang yang selawat banyak kepada Nabi, hati dia akan jadi lembut. Hati dia akan jadi lembut. Walaupun muka dia bengih, kasar, muka ni garang, orangnya yang ni kasar, tengok kita pun takut. Tapi kalau sembang pasal akhirat, sembang pasal mati, sembang pasal macam-macam benda-benda yang baik, hati dia akan lembut. Mudah nak teriak, mudah nak menitiskan air mata. Tapi kalau kita muka ayu, muka segak, kan? Tapi kita sembang pada akhirat, sembang pada Nabi SAW, kita tak boleh nak nangis, kita tak boleh nak teriak, kita tak boleh nak menghadirkan kecintaan kita pada Nabi SAW. Jadi itu saya sebut, siapa yang ada kelapangan nak teringin rasa kelainan yang sangat lain, pilihlah hari Maulid ni, pagi tersebut di Darul Hadis, kompleks Darul Hadis di Tok Keling Al-Ustaz. Sampai ke simpang bola Al-Ustaz tu, ambil belah kanan, ambil belah kanan, jalan nak pergi ke Tanjung Bendahara, jalan nak pergi ke Tepi Ibrahim tu, belah kanan tu, sampai ke simpang Tok Keling. Ambil kanan, terus tu ada umpah kompleks Darul Hadis, pilih di situ, InsyaAllah. Kemudian dengan qasidah dan sebagainya, InsyaAllah kau yang akan melembutkan hati kita, akan menyebabkan kita yang akan lebih dekat dengan Nabi SAW. Kita tak pernah buat, kan? Yang kita buat perarakan, sambutan, apa nama, duk pilih jalan, apa angkat spanduk, semua tak memberi kesan. Tak ada kesan. Kita pergi majlis-majlis macam ni, kita selawat 2 jam, tunggu-tunggu, InsyaAllah hati kita
akan lembut. Kita akan selawat sampai kita tak boleh selawat. Kita akan selawat sampai tak boleh selawat. Pasal apa tak boleh selawat? Letih dah. Sampai bila nak selawat tak boleh selawat, duk teriak. Tak tahu pasal apa ni. Maklum siapa teriak, tak tahu ustaz, saya tak boleh tahan. Tak mau teriak. Maksud nak rasa tu kena pergi tempat ya. Nak rasa tu kena pergi tempat ya. Ramai orang pada hari tersebut, ramai ratus orang berdoa. Banyakkan ratus orang berselawat, ratus orang Allahu Akbar. Hati kita akan jadi lembut, hati kita akan jadi tenang. Kita akan jadikan dia sebagai satu pengalaman kita menyambut maulud yang paling seronok dalam hidup kita. Kemudian lepas tu akan ada taujihat daripada Syekh Al-Asri, Mudir Ma'had Al-Hanis. Baik. Jadi kita ni nak menuju pada hari maulid ni, kita kena buat persiapan hari. Mana apa? Setiap hari kena selawat, bagi banyak supaya hati kita akan jadi lembut, hati kita akan jadi tenang, insyaAllah. Baik. Jadi kita akan sambung balik bacaan hadis kita, iaitu hadis daripada kitab 40 hadis dan peristiwa akhir zaman. Pada pertemuan kita yang lalu, tahun lepas, ini hijau kan, tahun lepas, bahaya bulan lepas ya pun. Jadi tahun lepas kita dah baca hadis yang terakhir kita baca hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 pada tersilapan hadis ke-7. Bahawa Nabi SAW sebut, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Iaitu akan sentiasa ada di kalangan kamu ada golongan yang akan berjaya dalam perjuangan Islam, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki Allah Ta'ala dan mereka akan sentiasa menang. Iaitu hadis yang ke-7 dalam terang belum orang Islam ni suatu masa Islam dia akan menang. Yahudi akan kalah, segala kuasa-kuasa besar dunia akan kalah, Islam akan menang. Islam akan zahir di seluruh dunia, akan menang di seluruh dunia. Ini janji Rasulullah SAW. Baik, dan hadis kita yang hari ini iaitu hadis kita yang ke-8, insyaAllah. Baik. Baik, hadis kita yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. Itu hadis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Wa bihi ilayhi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umami. فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. حديث رواه الحاكم، حديث رواية الحاكم. Dan pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah namanya yang sunnah kan? Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Tulis tepi tu. Nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Itu nama dia. Dalam orang Arab biasalah kita sebut selalu nama selalu bukan nama yang sebenar, kan? Nama panggilan itu lebih dikenali daripada nama yang sebenar. Termasuklah kalau kita dengar nama tuan Nabi, kan? Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu memang itu nama Pak Nabi.
Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan nama dia. Oh tu. Abdul Muttalib tu nama gelaran, bukan nama sebenar. Macam kita lah, kan? Nama contohnya apa nama pelakon? Apa nama? Tu kat duk pelakon jadi gerak khas tu. Apa buat ke duduk tu? Nama apa? Apa buat? Isi lagi. Abi apa? Abi Abadi. Ingat Saya kita duk main bola, tengok kat duk sambut. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Abi Abadi tu bukan nama sunat tak? Orang bagi sebut nama Abi Abadi, kenal tak? Kenal, buat tak kenal saya. Tahu tak nama sunat anda pada? Itu memang lagi hebat. Nama sunatnya Arba'iyah. Ya, nama jauh daripada nama sunat. Arba'iyah, Abi Arba'iyah. Kan? Nama tak kenal tu kan? Macam itulah dalam Arab pun, dalam kehidupan Arab, nama sebenar lain daripada nama yang dikenali. Nama Tok Wan kita yang sunat, Tok Wan kita pula. Nama Tok Wan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sunat bukan Abdul Muttalib. Nama sebenar Abdul Muttalib ialah Syaibah. Nama sebenar Tok Wan Nabi kita ialah Syaibah. Syaibah ni makna apa? Syaibah ni maknanya ialah sya'ratul baydah, rambut putih, ataupun kita panggil ubat. Syaib maknanya ubat. Syaibah nama sebenar Abdul Muttalib. Kenapa dia dipanggilkan dengan Syaibah? Dinamakan dengan Syaibah sebab Sayyidina Abdul Muttalib bila dilahirkan, rambut dia ada beberapa helai yang berubat. Masalah helai itu berubat lah. Duduk dalam perut fikir macam kan? Kelak perut mak dia, tengok rambut ada berubat. Bila ada berubat, maka mak dia menamakan kepada Abdul Muttalib ini nama-nama sebenarnya Syaibah. Kan? Muhammad, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pun bukan nama sebenar dia. Oh, tu dia ustaz. Kan? Hashim nama sebenarnya kalau tak silap saya Umru. Bukan Umar, Umru. Eja sama, cuma belakang dia ada Umru. Hashim itu sendiri maknanya ialah apa makna Hashim? Hashim maknanya ialah pemecah. Pasal apa dinamakan dengan Hashim? Kenapa dinamakan pemecah? Sebab Sayyidina Hashim dia kerja dia suka memecahkan buah-buahan, buah-buah kacang dan sebagainya untuk dibuat makanan kepada orang yang mai haji. Dia panggil sebagai jabatan siqayah wal rifadah, bukan rafidah. Rifadah maknanya unit bagi makan. Siqayah unit bagi minum. Hari ni tak cucuk, kita tak minum. Siqayah unit bagi minum kepada jemaah haji di zaman jahiliyah dulu, zaman sebelum Nabi. Rifadah unit bagi makan. Jadi jabatan ini diletak di bawah Sayyidina Hashim. Ayah Tok Wan Nabi kita boleh panggil Sayyidina. Sebab mereka ni bukan ahli kufur, bukan ahli kufur. Mereka ni adalah ahli fitrah, orang yang hidup di zaman tidak ada Nabi. Maka tak boleh kita panggil bapa Nabi kafir, tak boleh. Mulut aku tu orang kena ambil batu bata bunuh mulut. Bapa Nabi kafir. Cakap lagu tu kalau kita tak paling selipar jangan. Ada ni nak maulid ni ada lah pokok Wahabi dia cakap gitu. Waktu pun kena menampak. Pak Nabi, Tok Wan Nabi, Tok nenek moyang Nabi, dia mana bukan kafir. Dia pada ahlul fitrah, iaitu golongan yang terpisah daripada Nabi dan Rasul, tak ada hidayah.
Antara Nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Isa alaihissalam. Bila Nabi Isa alaihissalam ketika umurnya 33 tahun, orang Yahudi kejar Yahudi dari dulu sampailah habis sekali Nabi yang terakhir. Kejar Yahudi ialah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi al-haq. Mereka yang kejar, mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran, maknanya bukan secara benar. Sehingga ulama sebut mereka ni bunuh nabi-nabi di zaman mereka tu pagi dan petang. Tuan-tuan, bunuh nabi pagi petang. Maknanya apa? Banyak nabi. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel ni bukan beribu-ribu. Dalam ramai-ramai nabi tu, mereka bunuh nabi-nabi tu. Kita kalau Nabi seorang buka Rizal ni pasal cukup lah, mesti kita sayang lah kan pasal Nabi. Mereka bunuh Nabi. Ini ada Yahudi. Dan mereka yang terakhir mereka nak bunuh ialah Nabi Isa. Bila mereka nak bunuh Nabi Isa, Allah selamatkan Nabi Isa. Allah merupakan seorang lelaki yang bernama Yahuda dengan menyerupai muka Nabi Isa alaihissalam, lalu ditangkap lelaki tersebut dan dia dibunuh dan disalib. Bila mana Nabi Isa diangkat ke langit, jarak antara Nabi Isa alaihissalam nak jumpa pula dengan turun wahyu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama apa? 500 tahun. 500 tahun tuan-tuan, tak ada Nabi, tak ada Rasul, sudah pastilah macam-macam keadaan. Kan? Tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada bimbingan, macam-macam keadaan yang berlaku. Baik. Jadi mereka ini adalah ahlul fitrah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Mereka ini bukannya kafir, kecuali mereka yang memang mengikut agama-agama yang syirik, seperti agama Nasrani, agama Yahudi. Itu pun yang tidak diseleweng. Ada juga agama Nasrani yang tidak diseleweng, ahlul kitab yang tidak menyeleweng, ada juga. Antaranya Waraqah bin Naufal, Buhairah, Abdullah bin Salam. Ni mereka ni adalah pengikut ajaran ahlul kitab yang tidak menyeleweng. Baik. Jadi bila mai pada Nabi SAW terputus jarak yang begitu panjang, 500 tahun baru jumpa dengan wahyu balik. Jadi ibu bapa tuan-tuan Nabi, maka ni boleh dipanggil dengan Sayyidina. Sayyiduna. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab bin Umar, sampailah pada Fihr. Fihr nama sebenar kepada Quraisy. Fihr tu nama dia, Quraisy tu gelaran dia. Sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Okey. Jadi nama gelaran itu lebih dikenali daripada nama yang sebenar. Jadi nama Sayyidina Abu Hurairah yang sebenarnya ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhar At-Tusi. Kemudian baru baca tentang tu. Kan? Baik. Yaqulu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apa dia? Sayusibu ummati da'ul umam. Umat aku ini satu hari nanti akan ditimpa dengan penyakit-penyakit. Yang mana penyakit-penyakit ini pernah ditimpa oleh umat-umat yang terdahulu. Kan? Pernah ditimpa oleh umat-umat yang terdahulu. Umat-umat aku ni yang akhir zaman ini, tanda nak berlaku akhir zaman ialah akan berlaku kepada umat-umat aku ni penyakit-penyakit. Faqalu, maka mereka pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mada'ul umam, apakah penyakit-penyakit umat yang terdahulu itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, yang pertama iaitu al-ashar. Yang pertama sekali penyakit yang akan kena kepada umat Nabi SAW ni ialah al-ashar. Apa dia makna al-ashar?
Dia tu banyak seronok. Dia kita ada banyak seronok. Banyak seronok tu bukan maknanya banyak bahagia, banyak seronok. Tu dah lah. Banyak benda-benda seronok yang melalaikan. Cuba kita buat satu analisis kalau rajin. Bangkit tidur, buka TV 3. Daripada pagi sampai malam lagi kita nak tidur balik. Agak-agak apa yang banyak dalam TV tu? Banyak apa dah? Hiburan. Dia banyak hiburan. Tengok cerita macam-macam. Cerita macam-macam. Semua tu adalah berbentuk hiburan. Kita naik kereta, tekan radio, keluar apa? Lagu. Kan? Hiburan. Kita pergi jalan, tengok-tengok kat pekan, ada fanfare. Fanfare tu kan? Hiburan. Tekak-tekak tu pula pergi Sungai Petani, ada pula Jom Heboh. Jom Heboh tu apa? Hiburan. Lagi apa lagi? Semuanya hiburan. Salah kau berhibur dah Ustaz? Tak salah. Berhibur jangan salahnya, kerana hiburan itu indah. Soal tak ada. Malah nak jadi lebih. Nak berhibur tak masalah, tak salah. Tapi yang salah kalau salah pilih hiburan. Kalau hiburan yang betul, hiburan yang tidak melalaikan jiwa, yang tidak merosakkan jiwa, maka hiburan itu dibenarkan. Tetapi kalau hiburan itu boleh melalaikan, boleh merosakkan, maka itulah yang dilarang. Tetapi hakikatnya pada hari ini, kehidupan kita semuanya dipenuhi dengan hiburan. Kalau tak ada hiburan, tak ada sambutan. Dia cubalah tuan-tuan, kalau kita buat, kita dengar karnival jual-jual tu apa? Karnival usahawan. Cuba buat karnival usahawan saja, jual barang tu. Kalau tak orang ramai. Tak ramai, dia mau kena ada malam tu ada konsert. Dia ada konsert, panggil artis, panggil Ustaz Farid, dia menyanyi. Ramai. Panggil artis, mereka orang menyanyi, tobat ramai. Bila orang ramai ni, dia akan laku menegak. Pasal apa nak kena panggil artis? Pasal hiburan. Maknanya di mana saja ada hiburan. Tengok dalam TV, setiap tahun banyak anugerah. Anugerah apa? Juara lagu, anugerah bintang popular, anugerah berita harian, anugerah apa nama tu? Anugerah juara lagu, anugerah berita harian, anugerah bintang popular, anugerah apa lagi, tuan-tuan lebih mengetahui. Kan? Hiburan berbanyak. Tengok pula cerita-cerita ni banyak. Pertandingan reality kan? Hiburan reality apa nama? Reality ni orang bagi kata reality kan? Apa nama tu? Akademi Fantasia. Lah ni musim gemar marah. 7 ke 8? Tak ada dia. Lakon malu. Dah jam tak ingat. Lama lagi. Lama lah 9 tahun dah. Musim ke-9 lah 9 tahun dah. Kan? Daripada zaman dulu ni saya dah ingat lagi. Macam-macam jenis program. Yang saya dah ingat tahun 90-an dulu, cerita apa dah? Sinaran pasport kegemilangan. Ingat tak? Kan? Lam pepek semua tu dia boleh timbul pula tu. Kan? Baik. Maknanya apa? Hiburan memenuhi kehidupan kita setiap hari. Bahkan kita tak boleh nak duduk diam kat rumah kalau tak tengok TV. Anak kita tak boleh nak duduk diam kalau tak ada TV. Tidak. Kalau dia tengok TV pun tak apa, ada internet dia buat apa? Dia main game. Dia buka Facebook, dia buka Twitter, dia buka macam-macam. Semua bentuk hiburan. Tak ada masalah. Tetapi jangan sampai lawak, jangan sampai lalai, sampai lupa nak semayang, sampai lupa tanggungjawab. Ada anak-anak balik kampung ni duduk asrama.
Balik kamu 2 minggu sekali, tak terima nama ayah. Pasal apa? Balik terus masuk dalam bilik. Buat apa? Buka Facebook 2 minggu tak buka chat. Update habis cerita sama semua ni dalam Facebook tu. Sampai ke tengah malam, mak kata weh makan, baru keluar makan, habis pergi makan, basuh tangan, terus masuk balik bilik. Buat apa? Buka lagi Facebook. Nampak tak? Ni yang berlaku umat hari ni. Bukan kata tak boleh, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh hiburan. Kita yang patut mengatur hiburan. Kita yang patut mengatur apa-apa yang ada di sekeliling kita, bukan dia patut yang atur kita. Tu bila sampai hiburan mengatur kita, maknanya kita sudah berada dalam kelalaian. No? Ada yang sampai main game tuan-tuan sampai mati. No? Mati pasal apa? Main game. Disebabkan kalau bila sangat main game, ni tak berlaku lah, Malaysia jarang benda ni. Tapi kalau pula Amerika pula apa ni, memang mati, kes mati main game sangat tinggi. Pasal apa? Dia tak buat kerja lain lah, dia kerja main game lah dulu. Seronok main game. Saya zaman mengaji dulu pun lagu duduk juga. Ingat? Masa zaman cuti, musim cuti, masa tu tak ada komputer lagi, balas komputer kawan lah. Kawan cuti, masa cuti ni saya jangan balik. Bila kawan tak ada, tuan-tuan kata, hang balik main lagi. Macam-macam game tuan-tuan, apa yang nak berhenti. Muncul ada azan orang suruh semayang. Kan? Kalau kata perut ni tuan-tuan tak lapang, tak berhenti tu. Tahu-tahu main daripada pagi, bangkit tidur, tahu-tahu dah zuhur. Uish, tak makan lagi, tak apa, semayang. Habis semayang, main sabut. Main asal. Zaman dulu, masa muda-muda dulu, lalu muda, nah, itu masa zaman muda-muda, dah tinggal satu muda, nah, dulu muda-muda. Jadi maknanya hidup kita ni dipenuhi dengan hiburan, hiburan yang melampau-lampau. Yang inilah yang berlaku, yang Nabi sebut akan banyak hiburan. Maknanya penyakit umat dulu banyak hiburan, hari ini pun dah jadi dulu. Kan? Dia berlaku di mana saja. Hatta kenduri kahwin pun kena ada hiburan. Betul ya? Kenduri kahwin mesti kena ada joget ronggeng. Dangdut. Bagi sebut betul-betul tu makhraj tu. Dangdut. Kan kalau-kalau tu. Kalau nanti tu kalau kubra, dud. Tak dangdut dia pasal itu tak sah kahwin tu. Hang kena akad nikah ni, sebab tak ada dangdut. Kan? Saya tak tahu lah kok belah ni ada lagi ke tak ada. Tapi dulu-dulu memang banyak tuan-tuan. Kemudian ditentang oleh ulama pusing balik tuan-tuan. Hilanglah sat bangsa kita Melayu kita ni, hilanglah sat kenduri dengan dangdut apa semua karaoke ni tak ada lah. Lari timbul balik. No? Lari timbul balik. Asal kenduri mesti kena ada kaki dangdut. Asal kenduri mesti kena ada kaki apa nama tu? Karaoke. Sampai dah ni tuan, kedai makan pun kena buat karaoke. Kalau tidak, orang tak main makan. Dia kan? Kena ada karaoke. Ni, kampung saya. Bukit Api. Kedai baru, atas bukit. Ada? Ada karaoke. Bila kita pergi, apa buat orang tua ni buka menur. Sampai kita tahu tembak motor, kita tahu kan. Ni lah Pak Haji lah, pokok ni mana tak nampak makan pun kan. Dia kita makan start kalau kereta turun berhenti tu. Tu dia menyanyi balik, dah bicara apa ni. Allahu Akbar. Nah, jadi makna apa? Hidup kita penuh dengan hiburan. Bukan tak boleh nak berhibur, tetapi jangan sampai melalaikan. Sebab orang beriman ni sifatnya, ciri orang beriman ini yang berjaya ni antara disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa 'anil lagwi mu'ridun. Daripada perkara-perkara yang melalaikan mereka meninggalkan.
Maknanya sifat orang mukmin ialah meninggalkan perkara yang melalaikan. Jangan sampai kita lalai. Lalai ni sampai tak ada hubungan kita dengan manusia. Lalai ni sampai kita tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Lalai sampai kita meninggalkan suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Itu kau lalai. Selagi mana dia nak menyanyi, dia nak main bola, dia nak buat apa, selagi sembahyang tak melanggar batas agama, tak ada masalah. Jadi janganlah keras sangat. Agama ni mudah. Inna dina yusrun. Agama ni mudah. Jangan lu bagi payah agama ni. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah orang yang sangat berkeras dengan agama melainkan kekerasan dia itu akan mengalahkannya. Dia tak boleh. Kita Islam ni jangan lu keras sangat, tak boleh. Makna keras apa dah? Sampai kalau tengok orang tak pakai kepiah pun murtad apa ya. Oh dia tak pakai kepiah. Oh dia 3 kali kepiah. Tengok Hindustan dia kan? Tengok Hindustan boleh asalkan Aishwarya Rai itu pakai tudung. Ingat? Boleh. Asalkan apa nama Aishwarya Rai itu dia pakai tudung. Betul tak saya sebut nama dah? Aishwarya Rai. Payah nak sebut. Baca Quran mudah lagi. Boleh dalam, tapi itulah benda-benda yang kita tengok maksiat sebenarnya bukan hanya yang zahir depan mata. Kalau tengok TV sekali pun tu dia kata pembaca berita pun tak pakai tudung, kita tengok pun dosa. Apa tak lagi Aishwarya Rai itu? Nak tengok artis. Kan? Boleh lah tengok, tapi itu dia jadi lagu tu kan? Tak payahlah sikit kan? Kita kadang-kadang nak mengelak tu yang payah kan? Tapi kita kena usaha. Baik, itu yang pertama, penyakit yang mesti menimpa. Maknanya kena tak kat kita? Kena. Kita pun kena. Kan? Sosok okey bang. Cuba buka telefon kita. Ada lagu apa? Macam-macam lagu lah. Kan? Macam-macam lagu kita. Maknanya kita tak dapat lari daripada hiburan mudah-mudahan. Sebab apa? Ni tanda akhir zaman. Nabi kita terlalu banyak hiburan. Yang kedua, wal batal, iaitu terlalu banyak bermewah-mewahan. Berlaku lah ni? Berlaku. Tengoklah contoh kenduri kahwin yang terbaru ni siapa dia? Cipta. Betul tak Cipta nama dia? Kan? Rosita Cik orang. Kan? Dengan sebenarnya suami dia tu angkor dia siapa? Kan? Ada ikan dah kan? Cuma dia pakai Fair Lovely, dia cerah sikit tu kan? Yang Melayu dia agak kurang sikit lah, tapi lebih kurang lah. Habis tak, dia tak pakai perobat hari, pakai perobat. Marah aku ustaz ni tu. Apa bagi aku mengajar je lah. Baik tuan-tuan. Kita tengok mana. Maknanya ni yang Nabi kata, bila mak akhir zaman ni terlalu bermewah, tu kau Rosita hak kita tengok, hak kita tak tengok. Anak Tan Sri mana tak tahu mana tu dia tak abang orang kan. Lagi dahsyat. Kek belajar 7 tingkat. Kek 7 tingkat, lapis, 2 lapis, 3 lapis, 7 lapis. Dah jenuh potong apa tu. Ni buat apa hak belakang ni? Hak pelamin tu kan atas stage tu kan. Ni ada student dia habis mengaji, dia kerja lah buat nekam. Dia apa aja? Ustaz tahu Ustaz nak buat hak belakang tu, hak stage tu ada pintu-pintu apa orang kata mau makan 78,000. Dia apa? Mudah aku tak buat tu. Nak buat pun tak boleh, tak ada duit. Tu dong. Dia kata kena guna ni bunga ni tak apa kan. Dia kata bunga asli kan, ambil daripada genting. Tu tak kira lagi apa nama tempat kami, tak kira macam-macam tempat nak gambar ada pula. Tempat nak potong kek benda ni pula. Berribu-ribu, berpuluh-puluh ribu habis kamu. Kahwin 5 tahun cerai.
Nauzubillah. Jadi maklum tuan-tuan, ni penyakit umat dulu suka mewah-mewah, mai kat kita lah. Kenal lah kat kita. Kan? Kak kahwin ni tuan-tuan, besar kalender. Awak tak buat kalender pun. Kan? Kak kahwin saja macam-macam tu ni. Pokok bunga lah, daun lah, pisang lah, apa semua, strawberry semua lah. Zaman lah. Jenis satu kad tu RM5, satu kad RM5. Baru ni kawan saya tuan-tuan kahwin dengan anak datuk. Dia bagi kat saya kad tu bentuk apa nama, sirih, daun sirih. Saya tengok nama dia kahwin masa mana, tengok kahwin dengan binti datuk sekian. Oh, nak datuk. Hari kedua tu saya habis tengok, main tengok kolam. Oh, semua betul. Baru makin tambah kahwin dengan anak datuk. Kan? Berpuluh-puluh ribu lah tuan-tuan. Jadi salah kau start nak buat benda-benda ni. Kalau tak membazir, tak salah. Tapi kalau sampai nak kena berhutang, sampai nak kena buat pinjaman, sampai nak kena pergi balas duit orang, sampai nak kena pergi kutip semua balik-balik, hak tu salah. Hak tu salah. Islam sangat melarang pembaziran. Daripada duk belanja habis sampai berpuluh-puluh ribu nak buat pengacara ni, lebih baik hang kumpul duit tu pergi buat umrah, pergi buat haji. Pak mak tak pergi haji lagi, lebih sanggup pergi buat pengacara tu. Mak pak tak buat haji lagi, tapi dia boleh habis sampai dekat 20 ribu, dia punya buat stage tu kenuri saja. Cukup mengarut, merepek pada Allah ni. Nampak tuan-tuan? Merepek. Ustaz jealous sebenarnya tu. Bukan jealous. Tak ada pelani duk aku kahwin dah. Bukan dia nak dia dekat cemburu, tak ada. Dia kira kata apa tuan-tuan? Membazir untuk amalan syaitan. Membazir untuk amalan syaitan. Saya tu je alhamdulillah. Kenuri saya buat sah habis ringkas, habis mudah. Apa nak kata apa kata aku pergi gambar. Aku baca aku. Habis senang tu tak. Tukang masak kawan-kawan, anak-anak murid. Bentar orang dan anak-anak murid. Kan? Hak buat apa nama ni? Tempat ada gambar tu, adik saya rasa senang cerita. Kan? Habis ni tak apa nak banyak sangat. Banyak tak banyak. Pasal lah ni kos tinggi. Kos 10 minit orang, lah dia lagi depan. Lagi banyak apa, pedang gambar. Ni sebab nak kahwin ni. Motor rasa nak kahwin tak? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, inilah masalah yang disebut oleh Nabi SAW. Umat pada hari penyakit yang kedua ni, iaitulah bermewah-mewahan. Tu baru mewah tak? Kenduri kita baru sebut tadi. Tu tak kira mewah kat rumah ni. TV yang 4 tu 48 inci. Kalau semua niping, gantung-gantung. Macam-macam jenis. Kan? Kita nak duduk kat sini ni duduk terap ni tak nak apa. Nak pergi KL. Kena pergi banyak-banyak ni tuan-tuan. Baru kita akan nampak. Tu dia hak Nabi sebut. Kita duduk sendiri tak apa, semua pakai selipar. Kan? Orang hak duduk KL baru kita jumpa tuan-tuan. Kadang kita pun jadi takut. Kita pun jadi takut nak gawang dengan orang. Kan? Bukan kata semua hak kaya-kaya ni, mewah-mewah ni, melampau-lampau, dah ada dengan hak sederhana itu. Kan? Kita boleh tuan-tuan nak buat rumah hebat-hebat, tak ada masalah. Islam tak larang. Tapi kita kena ingat bahawa setiap benda yang kita ada akan disoal oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut orang kaya tuan-tuan masuk syurga lambat daripada orang miskin. Orang miskin tuan-tuan masuk syurga awal. Pasal dia tak kena hisap banyak. Tak ada harta apa. Keblekat pun orang bagi. Bila Allah Ta'ala tanya ni keblekat ni ambil mana ni? Tu hari tu masa nak nak raya tu orang bagi. Orang bagi, siapa dah bagi? Tu ada Haji Ma'en bagi. Tak pasal kita minta Haji Ma'en. Kita jangan tanya lah. Kan? Ni baju ni siapa bagi? Ni anak bagi. Tak apa nanti kami tanya ke anak. Ni apa dah? Ni apa dah? Ni apa dah? Tak tahu ni semua orang bagi. Ni makan orang bagi tu. Mudah cerita. Orang miskin mudah.
Bibi semua. Malaikatnya semua orang pergi kita menyampak nak tanya Hamzul. Kan? Senang. Kita duluan. Hak kita nak berkata banyak benda Tuhan nak tanya. Kan? Tak boleh dia nak hidup senang. Boleh. Imam-imam kita dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu berkaya-kaya, tak ada masalah. Tapi mereka gunakan untuk Islam, memudahkan mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebab nanti akhirat esok dalam hadis Nabi suruh apa? La yazalu qadaman 'abdan yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala 'an arba'in. Hingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang apa dah? Tentang umur dia tak mana dihabiskan. Ni banyak-banyak umur ni pergi mana hang habis umur. Tentang muda di mana dihabiskan muda. Tentang harta min aina iktasab, daripada mana piamik, wa aina anfaqu, di manakah di, wa ila aina anfaqu, dan ke mana dibelanjakan. Harta anda akan tanya amai dari mana ni? Buat apa? Tu dia. Akan ditanya setiap satu benda. Bahkan ada satu kisah tentang seorang lelaki disoal dalam hadis cerita menyebut tentang seorang lelaki yang begitu lama disoal siasat dengan sebab apa? Dia hanya pergi patah ranting rumah kawan untuk buat colek gigi. Balik ke Nuri makan, tengok ada daging duduk dekat kat gigi ni. Lalu depan orang nampak pokok ranting, ambil perak. Tak minta. Disoal begitu lama hanya kerana ambil sebentar ranting dia. Apatah lagi kalau balas dia, apatah lagi curi dia, apatah lagi buat khianat. Tu baru satu ranting yang kita patah dari rumah orang. Tu tak kira lagi hak kita berbalas tanah adik-adik. Tu tak kira lagi macam Tuhan tanya. Tuhan tanya. Nah, boleh nak kaya, boleh, tetapi biar betul cara kita guna atau benda kita. Kan? Sebab Nabi kata apa? Aish ma syi'ta. Hiduplah kamu sebagaimana yang kamu nak hidup. Kamu nak hidup cara Islam ke? Kamu nak hidup cara Nasrani ke? Kamu nak hidup cara sekular ke? Hiduplah ikut suka hamba. Tapi Nabi peringat, fa innaka mayyitun, ingat-ingat hampa akan mati. Wahbib man syi'ta, cinta kasihlah siapa yang kamu nak cinta. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, kamu akan berpisah dengan dia. Sayang macam mana, esok kita akan berpisah dengan tiga mesti dengan tak ada habis sekali. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa'mal ma syi'ta, buat apa yang kamu nak buat. Buat baik ke, buat jahat, tak ikut suka kamu nak buat. Tapi kena ingat, fa innaka malziyun bih, kerana kamu akan dipertimbangkan, akan dibalas ikut apa yang kamu amal. Allahu Akbar. Allah kira satu-satu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat walaupun sekecil abu amal kebaikan, Allah akan tunjuk. Siapa yang buat amal jahat walaupun sekecil abu, Allah tetap akan tunjukkan juga. Boleh nak jadi kaya, tak ada masalah. Tapi biar kita jangan sampai ditipu oleh kekayaan. Biar rumah kita yang hebat itu digunakan untuk kebaikan. Orang boleh main tumpang duduk, orang boleh main tumpang ngaji, orang boleh duduk tumpang main duduk buat kebaikan dan sebagainya. Itu kebaikan yang kita dapat daripada rumah kita. Ya. Ada orang kaya tuan-tuan di KL. Rumah besar tuan-tuan, masya-Allah. Tapi tuan-tuan, setiap minggu dia panggil ustaz-ustaz main bagi ceramah, bagi kuliah. Tuan-tuan, puak menakan bini saya. Puak menakan saya ada juga. Ingat, puak menakan belah bini saya, tuan-tuan. Saya bagi Pak Long, dia puak menakan buku. Datuk saya buat tau. Saya bilang rumah nak kaya, tuan-tuan. Rumah 4 tingkat, tapi tinggi macam 7 tingkat. Tu ayah pergi tengok masuk-masuk dengan kolam, renang apa semua. Tapi dia tuan-tuan humble ni apa dah? Mudah dia. Kalau dia tuan-tuan kaya tu jutawan, rumah tu saja berapa juta tu. Dia tuan-tuan, kalau kita jumpa dia, tak nampak macam orang kaya. Saya masa raya tu, masa awal-awal raya tu saya baru kenal dengan dia.
Saya duk ingatkan siapa dia ni. Muka macam mamak, memang mamak pun. Nah, muka macam mamak.